membalas. Ayat 91 dan juga ayat 92 kita nak baca sama-sama kerana ini balasan daripada Bani Israel. Dan pada ayat 92 itu perkataan Nabi Musa yang amat mencemaskan. Kita baca bersama Ustaz. Baik, ayat 91 dan 92 Ustaz. Ya, betul. 91 dan 92 kita baca sekali lagi insya-Allah. Kita pasakkan lagi ayat dan banyak dia punya cerita dialog-dialog yang begitu menarik untuk sama-sama kita ambil pengajaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Sadaqallah. Mereka menjawab, Bani Israel menjawab, kami tidak akan meninggalkannya, tetap menyembahnya patung anak lembu sehingga Musa kembali kepada kami. Ini jawapan Bani Israel kepada Nabi Harun. Satu, mereka akan iktikaf, Ustaz. Mereka akan terus menyembah kepada lembu tersebut, takkan berganjak dan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Nak ceritanya ialah mereka nak dengar Nabi Musa, tak nak dengar Nabi Harun. Mereka memilih personality namanya Musa, walaupun ajarannya sama sahaja, tapi pasal Harun cakap tak nak dengar lah. Ini adalah satu penyakit Bani Israel yang juga ada dalam umat Islam saja. Dia kalau penceramah A cakap dia nak dengar, penceramah B cakap mesti tak nak dengar lah. Saya tak suka penceramah B tu, dia cara cakap tu tak best. Itu adalah satu penyakit yang kita kena ubat, tuan-tuan. Kalau siapa saja bercakap kalau ianya adalah kebaikan, jangan pilih dulu. Jangan pilih penceramah ataupun itu yang menyebabkan budaya selebriti, Ustaz. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah ayat 95 hingga ayat yang ke-98. Nabi Musa bertemu dengan As-Samiri, ya, pada ayat 95 itu kata Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai As-Samiri? Ya Samiri, ini adalah perkataan Nabi Musa. Buka ini maksudnya apa masalah engkau ni? Apa tujuan engkau nak buat benda ni semua? Pendek je perkataan Nabi Musa pasal Nabi Musa masih dalam keadaan marah. Kalau kita perasan ayat 93 pun pendek Ustaz ya. Allah tattabi'ani afa asaita amri, pendek saja, tapi Nabi Harun balas dengan panjang. Panjang itu kerana apa? Kerana nak menenangkan kepada Nabi Musa, nak beritahu hakikat sebenarnya. Jadi bila Nabi Musa kata dah sedar dah bahawa sebenarnya Nabi Harun ini sudah buat sesuatu. Nabi Harun sebenarnya bukannya nak derhaka kepada perintah Nabi Musa, dah buat. Ya, tetapi mereka tak nak dengar cakap Nabi Harun, kerana Nabi Harun bukan selebriti, bukan tokoh yang terkenal. Dia hanyalah apa istilahnya Ustaz ya, pendakwah kampung lah ya, pasal Nabi Harun ni di kalangan masyarakat Marhain, iaitu Bani Israel itu sendiri. Berbanding dengan Nabi Musa ini pernah dibesarkan dalam sekolah elit di dalam istana Firaun. Maka kata Samiri, basurtu, aku telah melihat bima lam yang yabsuru, apa dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Faqabattu qabdatan min athari rasul, iaitu dia menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Aku mengambil segenggam tanah daripada jejak Rasul itu, lalu aku melemparkannya. Demikianlah rayuan nafsuku. Apa maksud As-Samiri dalam ayat ini? Sebenarnya Samiri bercakap bahawa sebenarnya aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Dia nampak sesuatu. Dan kemudian aku menggenggam qabdatan min athari Rasul. Ada dua maksud di sini. Satu ialah kesan daripada jejak Jibril Ustaz ya. Bila Jibril bertemu dengan Nabi Musa, Samiri ikut Nabi Musa dan nampak bagaimana